Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Surat 173, sifat raja, iaitu harapan. Itu ialah makrifat hati tentang keluasan rahmat Allah dan rahmat Allah, kemurahannya, kebesaran, kelebihannya dan keihsanannya, serta kemulukan janjinya bagi siapa yang mengamalkan ketaatan kepadanya. Lalu muncullah dari makrifat ini keadaan sukaria, iaitu yang dinamakan raja. Buah yang dimaksudkan daripada sifat ini ialah banyak menyegerakan perbuatan kebajikan, sangat mengambil berat terhadap ketaatan, kerana ketaatan itulah satu-satunya jalan untuk dapat menyampaikan kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala, lalu memasuki syurganya. Adapun sifat khauf, iaitu takut, maka pokoknya ialah makrifat hati terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang mutlak, kekayaannya dari sekalian para makhluknya, kekerasan balasannya serta kepedihan siksanya yang dijanjikan kedua-duanya ini bagi orang yang menderhakainya dan orang yang melanggar perintahnya. Maka akan muncullah dari makrifat ini suatu keadaan bimbang yang dinamakan khauf. Buah yang dimaksudkan daripada sifat ini ialah meninggalkan semua maksiat serta sangat menjaga diri daripadanya, kerana maksiat itulah satu-satunya jalan yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang bakal membawa pelakunya terlontar ke dalam siksanya, iaitu api neraka. Sifat raja yang tidak menarik orang untuk melakukan suruhan, dan setiap khauf yang tidak menarik orang untuk meninggalkan larangan adalah dikira dalam kacamata orang-orang yang memandang jauh ataupun orang-orang yang berakal panjang sebagai omong kosong, batil dan dari tuntutan nafsu syahwat yang tidak akan memberikan apa-apa faedah pun. Sebab setiap orang yang mengharapkan sesuatu mestilah dia menuntutnya. Begitu pula setiap orang yang takut daripada sesuatu tentulah dia akan lari daripadanya. Ini memang tiada syak lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di dalam perihal at-taubah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kita untuk menyegerakan taubat, menyempurnakan daripada syarat-syarat taubat dan berusaha untuk tidak mengulangi daripada dosa yang telah lampau, dan cuba untuk membiasakan diri untuk memperbanyakkan istighfar dan taubat. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad membahaskan tentang khauf dan raja, sifat takut dan sifat harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya merupakan buah ataupun hasil daripada sifat keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan sifat yang mulia yang boleh dihiasi oleh hambanya dalam kehidupannya di atas muka bumi ini. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad
menyebutkan apakah hakikat sifat darajat. Maksud sifat darajat adalah hati itu apabila ianya kenal akan keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenal, kita tahu akan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya pemberiannya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala punya janji kepada orang-orang yang melakukan ketaatan, dan bila Allah janji, Allah tidak memungkiri janji. Bila Allah memberi, pemberian Allah sangat luas, sangat besar, sangat berkekalan dan tidak terhenti pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila seorang hamba itu yakin dengan janjinya Allah, mengetahui akan luasnya rahmat dan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, maka tergerak hatinya untuk berusaha mendapatkan daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji untuk memberikan segala itu kepada orang yang taat. Jadi kita melakukan ketaatan kerana ada harapan kepada janji Allah, bahkan kita yakin kepada janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu makin kita kenal Allah, makin kita tahu tentang pemberian-pemberian yang Allah janjikan, makin kita harap. Contohnya, kalau kita tahu kita buat sesuatu perkara, dia punya balasan, dia punya upah macam ni, maka semakin besar dia punya upah, semakin besar dia punya ganjaran ataupun balasan, semakin kita berusaha bersungguh-sungguh untuk dapatkan perkara itu. Sebab apa? Sebab kita tahu orang yang akan bagi ni boleh dipercayai, dan apa yang dia bagi itu satu perkara yang bernilai di sisi kita. Wahakadha. Jadi tanda orang yang mempunyai sifat raja yang sempurna, apa dia? Dia kata buah yang dimaksudkan dari sifat ini banyak menyegerakan perbuatan kebajikan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard, dan juga bersegeralah kamu untuk mendapatkan syurga yang mana luasnya adalah seperti langit dan bumi, ataupun lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi tanda orang mengharap kepada pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada janji-janjinya Allah, adalah dia bersegera melakukan kebajikan. Dia tak melengah-lengahkan melakukan ketaatan dan sebagainya. Kalau boleh buat hari ni, dia tak akan tunggu esok. Kalau boleh buat di waktu pagi, dia tak akan tunggu waktu petang. Kalau boleh buat di waktu malam, boleh buat di waktu petang, dia tak akan tunggu malam. Sebab tu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza asbahta fala tantadhirul masa, wa idza amsayta fala tantadhirus sabah." Apabila kamu berada di pagi hari, jangan kamu tunggu di waktu petang. Maksudnya apa? Jangan kamu nak melengah-lengahkan amalan di waktu pagi sehingga ke waktu petang. Apabila kamu berada di waktu petang, jangan melengah-lengahkan amalan di waktu petang itu sehingga ke esok hari. Maksudnya orang yang mengharap kepada Allah, dia ni akan cuba jadi, dia akan ambil segala peluang yang dia mampu untuk melakukan ketaatan. Opportunist lah. Apa-apa peluang yang dia boleh grab, dia grab. Dia tak akan bazirkan peluang tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 peluang, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa dia? Syababuka qabla harami, waktu muda kamu sebelum usia tua. Faragaka qabla syughli, waktu yang kamu ada kelapangan, waktu lapang kamu sebelum datang waktu sibuk. Sihhatu qabla maradi, kesihatan kamu, waktu kamu masih sihat sebelum datang waktu sakit, wali'adzubillah. Ghinaka qabla faqri, waktu kamu senang, yakni ada limpahan rezeki, ada lebihan rezeki sebelum datang waktu kesempitan rezeki. Wa hayatuka qabla mautik, kehidupan kamu sebelum datang kematian. Yang mana daripada banyak-banyak ini, kata dalam hadis disebutkan, khaslatan maghbunun kathirun fihima kathirun minan nas, ada 2 perkara yang banyak manusia tertipu. Waktu dia sihat,
dan waktu dia ada masa lapang. Bila dia sihat, dia bazirkan. Bila dia ada free time, dia tak guna free time dia dengan betul. Nak menjadi tanda orang yang berharap kepada Allah, dia bersungguh-sungguh dan bersegera dalam melakukan ketaatan. Kalau dia boleh solat di awal waktu, dia takkan melingah-lingahkan ke waktu jawaz. Sebab apa? Sebab waktu solat di awal waktu tu waktu afdal. Walaupun boleh, tak salah nak solat selepas di awal waktu, iaitu waktu jawaz. Akan tetapi dia nak pahala yang lebih, dia nak merebut peluang untuk mendapat pahala awal waktu. Banyak menyegerakan perbuatan kebajikan, sangat mengambil berat terhadap ketaatan. Dia la ilaha illallah, dia letak dia punya main priority dia dalam kehidupan adalah ketaatan kepada Allah. Yang paling utama adalah solat. Sehari semalam tak ada perkara, tak ada appointment, tak ada agenda yang lebih penting daripada solat. Apa-apa pun dia akan cuba susun dia punya program tu di antara solat. Kalau dia boleh tak miss solat di awal waktu di masjid, dia akan cuba sedaya upaya untuk tak miss. Dan kalau betul-betul kita cuba, insya-Allah kita boleh buat. Kalau betul-betul kita cuba. Tapi kadang-kadang kita tak cuba. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Yang kadang-kadang okey, kalau sempat kita pergi masjid, kalau tak sempat kita kata okeylah, dah tak sempat nak buat macam ni. Tapi kita tak usaha betul-betul. Kita tak betul-betul make it as kita punya priority. Kalau kita make it our priority, insya-Allah kita boleh buat. Terutamanya kalau kita ni bekerja sendiri, kita tak terikat dengan orang lain. Mungkin kalau dah terikat dengan waktu kerja, yakni ada dengan bos dan sebagainya, mungkin ada jugalah excuse kan. Tapi kalau kita ni memang diberikan kelapangan masa oleh Allah untuk atur kita punya timetable sendiri, jadi patutnya kita aturnya kita punya timetable. Solat di awal waktu, kalau boleh di masjid tu paling, dan tak semestinya kat satu masjid kan. Kita boleh pergi masjid ni atau masjid tu, macam-macam masjid. Kita tahu masjid ni sembahyang awal sikit, masjid ni sembahyang lambat sikit, masjid ni imam ni laju. Jadi kalau kita lambat, janganlah pergi masjid yang laju, sebab confirm kita tak dapat berjemaah. Kita boleh pergi dekat masjid yang imam dia mungkin solat lambat sikit ataupun start lambat sikit. Wah, kata kalau dekat Kota Tarim, kadang-kadang dia punya zuhur tu banyak waktu. Masjid ni pukul 12.30, masjid ni pukul 12.45, masjid tu pukul 1. Jadi takkan ada orang yang tertinggal. Tak ada excuse untuk tak dapat nak solat berjemaah. Itu seronoknya kat sana. Kita tahu okay, masjid ni dia lambat sikit, masjid ni macam ni. Masjid ni lepas azan dia bagi setengah jam. Subhanallah, setengah jam sebelum. Macam kalau dekat Darul Mustafa tu, jadi orang-orang yang berdekatan kat Darul Mustafa tahu, kalau pergi Darul Mustafa, kelas ada setengah jam 20 minit sebelum nak solat, nak iqamah. Jadi di antara azan dan iqamah tu panjang. Nak doa pun banyak, nak mengaji pun boleh banyak, nak solat sunat pun boleh, nak qada, mungkin kita terlepas duha di waktu pagi ke apa ke, macam-macam perkara boleh dilakukan dalam waktu tersebut. Sangat mengambil berat terhadap ketaatan. Dan yang paling utama adalah as-salat. Sangat mengambil berat terhadap ketaatan juga membawa maksud istiqamah dalam amalan. Apabila Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan rambut kamu jadi putih? Maka Rasulullah SAW sebutkan, kerana aku membaca surah Hud dan juga surah-surah yang sewaktu dengan surah Hud. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah disebabkan kisah-kisah umat yang terdahulu dan kehancuran mereka yang menyebabkan kamu risau sehingga menyebabkan rambut kamu jadi putih? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak, akan tetapi ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, beristiqamahlah kamu wahai Rasulullah Muhammad, dan juga beristiqamah ini sifat perintah istiqamah ini diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dan mereka-mereka yang bersama Rasulullah SAW, yang mengikuti jejak langkahnya Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik karamah, sebaik-baik pemberian dari Allah adalah karamah. Al-istiqamah khairun min alf karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada kita mempunyai karamah 1000 karamah. Karamah ni apa? Karamah ni macam-macam lah. Ada orang yang
Dibuka hijab dia pun satu karamah. Yang ini dia boleh nampak benda-benda orang lain tak nampak. Karamah mungkin boleh jalan atas air. Karamah mungkin boleh semayang dekat Masjidil Haram selalu. Karamah boleh terbang dan sebagainya. Karamah seperti yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini diorang boleh angkat istana Puteri Balqis daripada Yaman bawa ke Palestin dalam sekelip mata. Itu semua karamah-karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat yang terdahulu dan juga umat zaman sekarang. Karamah kita sebutkan siapa? Abdullah bin Abbas boleh tarik telinga, boleh berbisik dengan singa, cakap jangan kacau jalan umat Islam dan sebagainya. Itu semua karamah-karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasihi. Tapi karamah yang paling besar daripada segala itu adalah apabila seseorang itu dapat istiqamah dengan amalannya. Syuf orang yang kalau diberikan taufik oleh Allah daripada dia balik sampai dia meninggal dunia tak pernah tinggal takbiratul ihram ma'al imam. Ada syai' kabir ini. Yang ini kalau kita dapat jaga takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, Allah bebaskan kita daripada api neraka dan sifat nifaq. Yang mana tu tak boleh beli kat mana-mana. Tak ada kedai yang boleh jual, wala Shopee, wala Lazada, tak ada mana-mana kita boleh beli. Hatta kita pergi Harrods ke ataupun pergi shopping kompleks yang mahal-mahal, takkan boleh beli istiqamah ataupun takbiratul ihram ma'al imam ataupun membeli kebebasan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan orang-orang yang diberikan istiqamah macam ni, istiqamah setiap hari dapat baca Al-Quran, setiap hari dapat baca istiqamah, walaupun mungkin setiap hari dia semayang 2 rakaat sunat, tapi istiqamah, tak pernah berubah waktunya itu, dapat istiqamah, betul-betul dapat tekan dirinya untuk tak buat benda lain selain apa yang telah ditetapkan untuk waktu itu. Maka ini pemberian yang sangat agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan salah satu tanda orang yang mengharap akan pemberiannya Allah. Dia yakin dan dia mengharap kepada pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia istiqamah dalam amalannya. Dia dekat masjid, dia solat sunat, qabliyah, ba'diyah, hatta dia kat rumah, dia sembahyang Jumaat kat rumah pun dia tak tinggal. Dia mukim, dia dekat rumah, yang tak bermusafir, dia jaga solat-solat qabliyah, ba'diyah. Bila dia musafir pun dia tak tinggal. Mungkin waktu dia tengah safar berhenti kat R&R, mungkin tak sempat nak buat. Ba'din bila dia dah sampai kat hotel, sampai dekat tempat tujuan, dia qada balik. Maka orang-orang macam ni merupakan orang-orang yang sentiasa berharap, yang mempunyai sifat harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kadang-kadang kita dekat madrasah baca wirid dan sebagainya, baca zikir, hadir majlis zikir. Contohnya setiap hari Isnin malam Selasa, kalau dulu Ratib Al-Atas dengan Asma'ul Husna dekat Masjid Wadi Hassan je kan, kita istiqamah setiap minggu kita cuba hadir. Mungkin ada minggu yang kita tak dapat pergi, tapi kita baca sendiri kat rumah. Maksudnya nak jaga istiqamah tu. Ni orang yang jaga. Disebutkan oleh Habib Ali Al-Hamid, apabila dia musafir bersama gurunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, jadi dia kata apa yang dibacakan di Darul Mustafa daripada wirid-wirid yang terdapat dalam kitab Khulasatul Madad, bila Habib berada dalam kereta tak dapat baca dekat Darul Mustafa, masuk kereta waktu zuhur, maka akan dibaca Hizbun Nasr Imam Haddad. Masuk kereta waktu asar akan dibaca surah Waqiah, dan Hizbul Bahar Imam Abu Hasan Asyadili. Masuk kereta waktu maghrib akan dibacakan Ratibul Atas ataupun Ratibul Haddad, wahakadha. Ataupun terkadang kita sembahyang dekat masjid, lepas tu kita terpaksa bergegas, habis je imam bagi salam, kita pun terpaksa nak bergerak. Katalah kita ada meeting atau terkejar ni, bangun, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu terpaksa bangun, tak sempat nak doa, tak sempat nak zikir, kelas masuk dalam kereta, mula zikir Astagfirullah 3 kali, baca ayat kursi, ba'din Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Maksudnya apa yang dilazimi itu walaupun kadang-kadang terpaksa dalam keadaan bergerak, tapi tidak ditinggalkan, wahakadha. Disebutkan oleh mereka-mereka yang berkesempatan dapat masuk dalam kereta bersama para habaib. Jadi Habib Umar masuk, bila dah habis baca wirid-wirid, mula pula halaqah Quran.
Habib akan baca satu muka surat, satu ain. Ba'din mungkin PA dia akan baca pula satu ain. Ba'din siapa-siapa yang ada lagi dalam kereta pun akan jadi rotation sampai dalam, kalau kita tengok, kalau hantar diorang pergi airport, sementara nak tunggu flight dekat boarding room ataupun kadang-kadang sebelum dia masuk check in, duduk dekat musalla, duduk baca kitab. Mungkin ada sejam sebelum nak kena check in, dalam masa sejam tu duduk baca kitab, tidak dibazirkan masa. Bahkan Habib Ali Al-Hamid menceritakan bahawa satu kali dia naik flight bersama Habib Umar ke Brunei. Jadi perjalanan Habib masa kurang lebih 3 jam, 2 jam atau 3 jam. Sepanjang perjalanan tu mula Habib tanya, ada kitab dalam beg. So Habib ambil sendiri kitab dia, kemudian dibacakan bersama Habib Ali selama 3 jam betul. Ini subhanallah, ini tak ada buat benda lain. Allah yarham Habib Salim Syatri, guru dekat Ribat Tarim. La ilaha illallah, masuk je kapal terbang, ada satu student ni ceritakan kebetulan dia duduk sebelah Habib. Jadi masuk je, Habib terus bawa keluar daripada kocik kitab untuk diulang kaji. Lepas tu Habib pun tanya, Fin, mana buku kamu? Dia kata talib ilm la yudayyi waktu. Ini orang penuntut ilmu ni dia tidak membazir masa. La ilaha illallah, mereka menggunakan, mereka tahu nilai waktu dan mereka tidak membazirkan daripada nilai tersebut. La ilaha illallah. Kalau Habib Salim Syatri ni subhanallah, dia kata dekat pintu dia masuk rumah tu ada tempat buku, ada rak buku, tempat yang dia masuk rumah, dia nak buka dia punya kupiah, dia punya serban, dia punya tawilah apa semua kan. So dekat situ je ada buku, yang mana dekat situ nanti dia akan stop, banyak buku dah dikhatamkan kat situ je. La ilaha illallah. Ada 2 beradik, orang alim, punya dia jaga masa. Bila diorang pergi makan dekat madrasah, seorang akan makan, seorang akan baca kitab. Jadi bila yang makan tu dah habis makan, baru yang lagi satu makan, yang lagi satu baca pula kitab. Ajib, ya ni cara diorang mengguna masa tu luar biasa. Dan sebahagian para ulama memilih untuk tidak berkahwin kerana nak dedicate seluruh waktu mereka itu untuk ilmu. Antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala hidup selama kurang lebih 55 tahun, akan tetapi ataupun 45 tahun, akan tetapi berapa banyak kitab yang telah dikarang oleh Imam Nawawi dan sampai sekarang kita masih lagi ambil manfaat. Beliau meninggal dunia kalau tak silap tahun 600 lebih, 700 macam tu. Nah, tapi sampai sekarang kita masih ambil manfaat daripada ilmu beliau. Imam Ghazali rahimahullah lahir pada 450, meninggal 505. Sampai sekarang kita masih lagi gunakan ilmunya. La ilaha illallah. Kita nak dia hidup 55 tahun, karang macam-macam buku. Kita kalau dapat baca buku dia sampai habis, satu je buku dia dapat baca sampai habis dan dapat amalkan, dah cukup bagus. Imam Bidayatul Hidayah mungkin dah pernah baca. Lepas tu ada Minhajul Talibin, tak pernah baca, mungkin pernah dengar, tak pernah duduk, mungkin pernah duduk kelas 1 atau 2. Ba'din dia ada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tu sangatlah panjang. Kalau kita dapat baca satu bab, dia ada 40 bab, dapat baca satu bab pun Masya Allah. Tapi mungkin kita tak pernah. Itu baru dalam tasawuf. Tasawuf pun banyak lagi, Mizanul Amal lah, Arba'in lah, macam-macam. Lepas tu dia ada kitab fiqahnya, lepas tu dia ada kitab usulnya, dia ada kitab falsafahnya. Subhanallah. Ajib cara mereka menggunakan ataupun keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Ini tanda orang yang betul-betul mengharap daripada pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang saleh ni dia sangat menggunakan waktu mereka dengan baik. Nah, kemudian kerana ketaatan itulah satu-satunya jalan yang dapat menyampaikan kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala lalu memasuki syurganya. Adapun sifat takut iaitu khauf, dia punya asas dia punya foundation dia ialah makrifat hati terhadap kebesaran Allah dan kekuasaannya. Maksudnya kita takut, kita yakin dengan
keesaan dan keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak memerlukan daripada mana-mana makhluknya dan setiap makhluknya berharap kepadanya, kekerasan balasannya dan kepedihan siksanya yang dijanjikan kepada orang yang menderhaka. Maka dengan kita mengetahui keperkasaan Allah, kepedihan azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang menderhakainya, maka dengan sebab kita takut akan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha sebaik mungkin untuk meninggalkan dosa dan mengelakkan diri daripada tergelincir ke dalamnya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak menzalimi mereka, bahkan merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Para ulama menyebutkan bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat keras, sangat syadid balasannya, hukuman yang Allah berikan itu sangat keras. yakni Allah dah warning awal-awal, aku punya balasan keras, takkan mampu untuk kamu hadapi ataupun pikul ataupun you are unable to withstand the torment of Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tu ada rahmat, kata para ulama. Ini Allah dah warning awal-awal, sama ada kita yakin ataupun tidak. Tapi antara asbab untuk mendapatkan keyakinan untuk dibaca hari-hari. Makin banyak kita baca tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wa ma bidhallamin lil abid wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, Allah tidak menzalimi sesiapa. Maka makin lama kita yakin akan kerasnya ancaman ataupun hukuman Allah Subhanahu wa taala datang, akan timbul sifat takut. Kita baca kalau tak jaga mata, apa dia punya balasan, diisi mata itu dengan api neraka ke dalam mata orang yang melihat kepada perkara-perkara yang dilarang. Telinga, apa yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah, mungkin kalau berdusta, apa dia punya hukuman, dia dipotong. Cakap tak serupa bikin, apa dia punya hukuman. Makan perkara yang haram ataupun menggunakan tangan kepada perkara-perkara yang haram ataupun kaki dan sebagainya. Maka makin banyak kita baca tentang hukuman-hukuman ni, maka bila kita nak tergelincir ataupun terdetik hati untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang, kita akan teringat ancaman-ancaman Allah sehingga datang ketakutan dan ada semangat, ada kekuatan untuk kita mengelakkan diri daripada melakukan dosa-dosa tersebut. La ilaha illallah. Naam. Jadi ini dua sifat, raja, harap, dan juga sifat khauf, iaitu sifat takut. Maksudnya semuanya ada tanda-tandanya. Tanda orang yang mengharap adalah dia bersegera melakukan kebaikan dan mengambil berat terhadap ketaatan, iaitu cuba untuk istiqamah. Adapun orang yang ada sifat takut, dia akan cuba untuk meninggalkan semua maksiat dan menjaga dirinya daripada tergelincir dalam melakukan maksiat. Macam mana nak jaga diri daripada tergelincir dalam melakukan maksiat? Elakkan daripada berada pada tempat-tempat mukaddimah kepada maksiat. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu melakukan zina. Allah cakap jangan kamu mendekati pun zina. Maksudnya apa? Zina tu yang haram, perkara-perkara yang menyebabkan kamu menjadi lebih dekat kepada benda yang haram itu pun perlu dielakkan daripada benda-benda yang dia punya mukaddimah dan sebagainya. Maksudnya dengan jaga mata, jaga telinga. Mata jangan tengok kepada orang yang bukan mahram dan sebagainya. Telinga jangan yakni dengar kepada suara-suara orang yang bukan mahram tanpa ada keperluan dan sebagainya, sehingga perkara-perkara itu yakni membawa kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga satu orang dia niat nak jadi orang alim, dia harap untuk menjadi satu orang alim, dia takut kehidupan dia sebagai orang yang jahil. Dia tak nak jadi orang jahil, dia nak jadi orang alim. Tapi siang malam dia tidur, pagi dia tidur, malam dia tidur. Dia beli buku banyak-banyak, Ba'din buku tu jadi perhiasan. Sekarang ni buku kitab-kitab cantik kan, anak kitab-kitab Arab tu dia punya tulisan dalam gold apa semua, letak kat dinding cantik. Ba'din dia buat selfie ataupun dia buat video, dia tayangkan dia punya apa, kitab-kitab dia banyak, tapi satu kitab pun dia tak baca. Kes nak jadi orang alim, dia harap untuk nak jadi orang alim, dia takut nak jadi orang jahil, dia takut dia jadi orang yang jahil, tak pandai, bodoh. Tapi
dia tak lakukan perkara-perkara yang menunjukkan dia nak jadi orang alim. Dia tak belajar, dia tak baca buku, dia tak datang kelas, dia tak tadah kitab. La ilaha illallah. Baru ni Al-Faqir berkesempatan duduk dengan saya dapat duduk dengan Ustaz Azhar Idrus dekat Terengganu. Subhanallah, Ustaz Azhar Idrus menceritakan bahawa sewaktu beliau belajar di waktu muda, satu hari dekat 12 hingga 14 kelas yang beliau hadir dalam satu hari. Daripada subuh tu, pagi naik motor, dia kata pergi satu kelas, pergi, lepas tu dah habis pergi lagi kelas sampai ke zuhur. On the way dalam naik motor tu ulang kan bahasa Arab, darabat, yakni tasrif, yakni bahasa Arab, macam mana nak lancarkan lagi hafalan bahasa Arab dan sebagainya. Naik motor satu tempat ke satu tempat sampai ke malam, sampai pukul 10 11 malam. Wahakala. Yakni nak jadi orang yang alim bukan satu perkara yang mudah. Kadang-kadang kita nampak, kita tengok orang alim tu di penghujung kehidupannya, masya-Allah, semuanya dah senang, semua orang suka dan sebagainya, tapi permulaan perjalanan orang alim tu bukan satu perkara yang mudah. Maksudnya sehingga dikatakan orang yang tidak menjalani kehidupan yang susah, iaitu yang membakar di permulaan perjalanan menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapat cahaya yang bersinar di hujung perjalanan. Maksudnya ada permulaan susah payah, macam kita punya pepatah lah kan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang pun dia. Jadi nak jadi orang alim bukan satu perkara yang mudah. Wahakala, kita tengok siapa-siapalah, ini tak ada satu orang alim terkecuali lam yuladul mar'u aliman. Tak ada seorang yang dilahirkan sebagai satu terus jadi orang alim, terus hafal Quran. Lah, nak hafal Quran perlu menjalani kesusahan untuk menghafal Al-Quran. Satu hari kadang mudah nak hafal, esoknya susah nak hafal, kadang baca sikit dah boleh ingat, baca 10 kali 100 kali pun tak hafal-hafal juga. Wahakala. Begitu juga dengan kitab dan sebagainya. Berguru, kadang guru ni ada perangainya macam ni, kadang guru ni jadi kalau kita tak bersabar untuk nak mendapatkan ilmu, maka kita tidak akan mendapat kemuliaan menjadi orang yang alim. Jadi nak jadi orang yang bermanfaat ataupun orang yang mendapat ilmu yang berguna ni, perlu ada kesusahan dan perlu melakukan perkara-perkara untuk menjadikan kita orang yang berilmu. La ilaha illallah. Naam. Sebab setiap orang yang mengharap sesuatu mestilah dia menuntutnya. Kita nak sesuatu, kita perlu buat. Nakkan keridaan Allah, buat apa yang Allah suka. Nakkan syurga, buatkan perkara-perkara yang menjadikan melayakkan kita untuk masuk syurga. Orang yang takut daripada sesuatu, takut api nerakanya Allah, takut kemurkaannya Allah, perlu mengelakkan diri ataupun melarikan diri daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Haddad menyebutkan kategori manusia dalam bertaubat. Ketahuilah bahawa manusia itu terbagi kepada 3 bahagian. Seorang hamba yang sudah bertaubat kepada Tuhannya, yang kini hatinya merasa tenteram dengan berlakunya taubat itu, maka terlenyaplah kegelapan syahwatnya kerana terbit cahaya pendekatannya menyelubungi hatinya itu. Dia sekarang tiada merasakan kelazatan apapun selain dari kelazatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan tiada kerihatan yang lain dari duduk bermuamalah, iaitu membuat ketaatan kepada Tuhannya. Orang yang berada di dalam darjat ini, rajaknya dinamakan syauq, cinta dan takutnya kerana pentakzimannya dan kehebatannya. Seorang hamba lagi tiada merasa aman atas dirinya daripada sifat bermalas menjalankan perintah dan terperosok ke dalam larangan, iaitu masih belum dapat mengkontrol diri. Maka yang patut dilakukan oleh orang yang semacam ini ialah menyamakan perasaan khauf, iaitu takut, dan raja, iaitu harapan, sehingga serupa dengan 2 sayap burung yang sedang terbang. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau wuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala." Sekiranya ditimbang khaufnya seorang mukmin, yakni takutnya, dan rajaknya, yakni harapannya, nescaya keduanya akan sama rata. Demikianlah keadaan kebanyakan dari kaum mukminin seperti ini.
seorang hamba yang lain yang sudah banyak tercampur aduk dalam perilakunya dan sudah terjebak ke dalam kecuaian yang tidak putus-putus, maka yang patut bagi orang yang semacam ini menguatkan perasaan takut kepada dirinya supaya dia boleh berhenti daripada melakukan maksiat, kecuali ketika dia sedang menghadapi maut. Maka hendaklah dia menguatkan rajaknya, iaitu harapannya, lebih daripada takutnya, sesuai dengan bunyi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Jangan mati seorang kamu melainkan dia menyimpan baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan tentang perbezaan, yakni manusia dalam harapan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kategori. Naam. Nah, sebelum tu yakni satu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul cahaya keimanan dalam hatinya, timbul cahaya ataupun timbul kelazatan sehingga dia merasakan kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tak ada merasa kelazatan pun selain daripada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini seakan-akan macam maksiat tu dah dibencikan. Dalam ayat Al-Quran disebutkan diletakkan kecintaan terhadap ketaatan dan diletakkan kebencian terhadap kemaksiatan di dalam hati mereka, sehingga ketaatan yang diorang lakukan ni dah bukan untuk nak masuk syurga semata-mata, tapi sebab merasakan kelazatan bermunajah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah tu dah dirasakan sebagai satu kenikmatan, sampai dia melakukan ketaatan bukan sebab dia nak pahala, bukan sebab dia nak masuk syurga dan sebagainya, tapi sebab dia rasa dia memang selayaknya sebagai hamba melakukan ketaatan dan merasakan kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu tu dia dah tak fikir dah, nak jaga semayang 5 waktu awal waktu sebab nak dapat 2 pelepasan ataupun nak dapat 25 pahala berbanding semayang bersendirian dan sebagainya. Dia buat ketaatan bersungguh-sungguh tu sebab kenikmatan yang dia rasa ataupun sebab dia nak meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengharap pada tahap ni ataupun orang yang berada pada tahap ni, dia punya harap tu dah bukan harap tapi disebabkan cinta. Maksudnya sebab dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan perkara-perkara. Dia bukan nak mengharapkan sesuatu daripada Allah. Orang yang level sebelum ni ataupun yang kedua ni yang akan kita sebutkan, dia perlu diberikan rangsangan. Bila malas buat ketaatan perlu dirangsang. Macam budak kecil lah. Tengok budak kecil ni malas belajar kat sekolah rendah kan, cakap okay, exam akhir tahun kalau ni buat dapat boy ke, dapat ijenali ke, dapat apa-apalah yang disukakan. Jadi baru dia nak belajar. Kalau tak nak buka buku, tak nak pegang buku. Ataupun dan kalau macam tu dalam satu sudut, kita semua ni macam kanak-kanak juga. Bila diberikan sesuatu baru kita nak usaha untuk dapatkan. Ataupun budak universiti, anak-anak kita masuk universiti, kita cakap kalau exam dapat 4 flat, ayah belikan motor, apa-apa motor lah. Kalau ataupun yang mana ada rezeki lebih sikit, ayah dia akan belikan kereta dan sebagainya. Khalas, malas macam mana pun, kawan ajak pergi lepak ke apa ke, dia sanggup belajar. Sebab apa? Sebab dia nak kereta. Dia tahu ada kereta senang, ada kereta macam best sikit kan, kawan-kawan pun semua suka dan sebagainya. Wahakata. Jadi untuk mereka-mereka yang imannya masih half-half, yakni belum sampai ke tahap yang tinggi sebelum ni, perlu diberikan rangsangan, dorongan untuk melakukan ketaatan ataupun meninggalkan kemaksiatan. Dan orang yang berada di darjat yang pertama tadi kita sebutkan, takutnya kerana ta'zimnya kepada Allah dan takutnya kepada kehebatannya Allah, keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dah bukan kerana takut api neraka, tapi kerana dia sempurna pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan segala kemaksiatan. La ilaha illallah.
Naam. Kemudian yang hamba yang kedua ni, yang tidak merasa aman atas dirinya daripada bersifat malas menjalankan perintah dan terkadang tergelincir dalam melakukan larangan. Ini macam kalau kita dapat tergolong bahagian yang kedua ni pun dah bagus. Maksudnya kadang-kadang kita lakukan ketaatan, kadang-kadang kita lakukan kemaksiatan. Sebab apa? Sebab kita punya keyakinan tu ataupun kita punya khauf, kita punya takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi kuat. Jadi orang yang berada pada tahap ini, dia punya takut dan harap perlu sama level. Bila dia malas, perlu diingatkan tentang pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya. Bila dia nak melakukan maksiat, maka diingatkan kepadanya amaran ataupun hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Dan orang yang seperti ini banyak sangat takut kepada Allah pun tak boleh. Sebab apa? Bila banyak sangat sifat takut kepada Allah ataupun banyak sangat dibacakan kepadanya tentang hukuman-hukuman Allah, sehingga dia akan jadi putus harapan kepada rahmat Allah. Jadi orang yang berada di level yang kedua ni, kalau banyak sangat diinjek, yakni dos takut kepada Allah, ditakuti sampai dia akan putus harapan kepada pengampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia banyak sangat harap kepada rahmat dan pengampunannya Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya dosage tu tak sama, banyak sangat harap. Jadi apa akan berlaku? Sampai dia akan memperkecilkan daripada perkara-perkara maksiat. Kata tak apalah, taubat ba'din pun tak apa, Allah Maha Pemaaf. Tak apalah, buat dulu dosa, ba'din kita bertaubat. Maka bila dia banyak sangat harap, kurang dia punya takut, dia akan memperkecilkan daripada perkara-perkara maksiat. Banyak sangat takut, sikit berharap, sehingga dia akan putus asa daripada rahmat dan pengampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu diimbangi. Sebab itu satu kali bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah kepada seorang sahabat Nabi yang sedang nazak, Nabi bertanya, bagaimana keadaan kamu? Maka dia berkata, aku takut akan dosa aku dan aku mengharap akan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul dua sifat ini dalam seseorang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan apa yang dia kehendaki. Yani amankan dia daripada dosa dia. Maksudnya Allah akan ampunkan dia dan Allah akan berikan kepada dia apa yang diharapkan, iaitu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma sya'. Aku berada dalam sangkaan hamba aku, maka hendaklah hamba aku bersangka baik kepada aku. Ataupun falyadhun bi ma sya', yakni bersangkalah apa yang kamu nak. Kalau kita berbaik sangka, yakni Allah akan ampunkan kita, Allah akan berikan rahmat kepada kita, maka kita akan dapat apa yang kita sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadilah, harap dan takut tu ada tanda-tanda dia. Tadi kita sebutkan tentang yang kategori yang pertama tadi, orang yang bila dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia dah tak ada nak benda pun daripada Allah. Yang dia nak keridaan Allah, yang dia rasa kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang macam ni, walaupun kadang-kadang dia minta, dia doa banyak, tapi nampak macam tak ada pun benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara dunia lah. Kita biasanya nampak macam tu kan, daripada perkara-perkara dunia, nampak macam dia tak ada pun perubahan. Ini masya-Allah istiqamah dan sebagainya, tapi tengok sama je keadaan dia kan. Orang macam ni dia tak kisah. Sebab apa? Sebab dia, kelazatan dia tu dalam bermunajat, seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dikata yang merunsingkan aku, yang merisaukan aku, bagaimana aku memohon kepada Allah, cara aku beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang Allah akan berikan ataupun apa yang aku dapat selepas tu, tak kisah dapat ke tak dapat ke, masih muskilah.
Yang risaukan aku ni cara aku beribadah kepada Allah, bagaimana aku memohon kepada Allah, bagaimana aku merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sudah bagi mereka ni dah bukan satu syarat nak kena dapat benda dengan beribadah. Kita kadang itu yang kadang-kadang bila kita tak dapat benda yang kita nak, cakap aku ni dah solat, aku ni dah doa, aku ni dah buat tu, dah buat ni, masih lagi kena ujian, masih lagi tak dapat apa yang nak dan sebagainya. Maksudnya apa? Sebab dia bukan bukan satu syarat untuk kita buat ibadah tu untuk kita dapat apa yang kita nak. Mungkin Allah nak yang lebih baik untuk kita diberikan di akhirat nanti, dilewatkan pemberian itu atas hikmah-hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari, untuk golongan yang kedua pula, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kaum wanita. Dia kata, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu, kerana sedekah ini akan menjadi penghalang kepada kamu dari api neraka. Yakni Rasulullah perintah untuk bersedekah, dan alasan bersedekah itu adalah menjadi penghalang kepada api neraka. Ditujukan kepada kaum wanita, ataupun diingatkan oleh Rasulullah berpesan kepada kaum wanita, perbanyakkanlah bersedekah kerana ia akan menjadi penghalang kamu daripada api neraka. Jadi bila kita takut untuk masuk api neraka, dilakukan perkara-perkara yang menjadi asbab untuk kita dapat savekan diri kita daripada api neraka, iaitu dengan memperbanyakkan sedekah. Most probably kaum lelaki dan kaum wanita sama, dua-dua perlu banyakkan bersedekah. Tapi pada waktu itu Rasulullah memberi nasihat yang khusus kepada kaum ibu-ibu untuk memperbanyakkan bersedekah. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah orang-orang sakit di kalangan kamu, ataupun ubatilah penyakit-penyakit kamu ini dengan bersedekah. Jadi kalau kita sakit, kita niatkan apabila bersedekah itu agar supaya kita diberikan kesembuhan. Kita guna ubat fizikal, iaitu ambil ubat dunia, ubat doktor, dan kita gunakan juga ubat yang kita tak nampak, iaitu dengan kita bersedekah. Begitu juga antara ubat ataupun nutrition, multivitamin yang boleh kita ambil setiap hari adalah dengan membaca surah Alam Nashrah dan juga Alam Tarakai dalam 2 rakaat sunat subuh, qabliyah subuh. Kita solat sunat subuh 2 rakaat, dan kita baca rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tarakai. Disebutkan dalam riwayat, man qara'a bi alam lam yusibhu alam, ataupun man yaqra' bi alamain lam yusibhu alam. Barang siapa yang membaca 2 alam, iaitu Alam Nashrah dengan Alam Tarakai, maka dia tidak akan ditimpa alam. Alam dalam bahasa Arab sakit, akan diselamatkan daripada penyakit. Jadi kita buat dua-dua. Kalau kita sakit, kita cuba amalkan, sama ada bersedekah, ataupun bila kita solat sunat subuh tu kita baca Alam Tarakai dengan Alam Nashrah dan sebagainya, sebagai perlindungan. Jadi sedekah ataupun melakukan amalan ni ada dia punya faedah ataupun fawaid dia. Allahu Akbar. Kemudian golongan yang ketiga ni, hamba yang tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maksiat hari-hari ataupun dia dosa hari-hari, dia tak kisah, tak rasa takut dengan maksiat yang dilakukan, dan dia tak takut juga dengan hukuman. Kerana maksiat itu sendiri ada kesan dia, dan kemudian ada hukuman dia. Kesan daripada maksiat, sifat kita, dalaman kita, hatta fizikal kita pun akan terkesan dengan maksiat yang kita lakukan dekat dunia, dan kemudian akan ada hukuman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Maka orang-orang yang sentiasa bergelumang dengan dosa, ataupun dosa tu dah jadi macam second nature dia, maksudnya dah terlampau mudah untuk dia buat dosa, maka orang-orang seperti ini dosage takut perlu lebih berbanding harap. Maksudnya kena bacakan kepada dia, ataupun kena sampaikan kepada dia ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Sebab dia selalu kalah dengan hawa nafsu dia, terlampau mudah untuk tergelincir dalam melakukan maksiat. Maka ubat dia tu kena strong dosage lah kan, tentang takut. Kalau dia terlampau banyak diberikan harapan,
ataupun kalau harap dengan takut dia lebih kurang sama, still dia akan kalah juga dengan maksiat dia. Jadi perlu diberikan ketakutan kepada dia lebih daripada harapan. Kita cakap dengan dia, kalau tak jaga mata, sebagai contoh, Allah boleh ambil nikmat mata bila-bila masa. La ilaha illallah. Baru ni ada saya ada dengar orang rumah lah cerita, ada satu family dekat negara orang putih, 3 anak dia ada 4 anak. 3 daripada anak dia daripada kecil dah macam mata dia tak terang, seakan-akan tak diberikan penglihatan yang sempurna lah daripada kecil, and after certain age they will be totally blind. So parents dia sekarang ni maksudnya bawa dia orang travel untuk nak tengok, nak lihat dunia lah kononnya sebelum akan menjadi buta. La ilaha illallah. Ini nikmat. Syuf, kita sendiri boleh lihat satu nikmat. Allah beri pasangan kita boleh tengok pun nikmat. Allah berikan setiap satu daripada anak-anak kita boleh lihat, dapat membesar dengan sempurna, semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu untuk kita nak bayar. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ba'din kita apa lagi yang tak cukup yang Allah berikan. Yani setiap orang kalau kita tengok nikmat yang Allah berikan kepada diri kita ni, la ilaha illallah, dah malu nak minta, apa lagi nak minta dengan Allah. Patutnya kita just bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nak minta pun dah malu dah. Nak minta akhirat malu, minta benda dunia pun dah malu dah. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la ilaha illallah, daripada kesihatan tubuh badan dan sebagainya, family dan sebagainya, semuanya nikmat yang besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala kalau nak ambil bila-bila masa boleh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagi tahu dekat orang-orang yang ini mudah untuk melakukan kezaliman dan sebagainya, ambil hak orang lain, kita cakap ini mungkin Allah Subhanahu wa taala boleh ambil tangannya, mungkin Allah Subhanahu wa taala boleh ambil tenaganya. Ada tangan tapi dah tak ada tenaga, orang yang kena stroke dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang la ilaha illallah. Baru ni ziarah satu pakcik yang selalu dekat Wadi Hasan, isteri dia bagi tahu, tengah cakap elok-elok tiba-tiba kena stroke, balik daripada pasar dan sebagainya, tiba-tiba balik one month plus dekat ICU. La ilaha illallah. Jadi selagi mana kita ada peluang untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, selagi mana kita dapat merasakan segala nikmat yang Allah berikan itu sebagai satu nikmat yang besar. Tak ada satu nikmat pun yang Allah berikan yang boleh kita anggap kecil. Each and every one, kita nikmat kita dapat faham, nikmat kita dapat hadir kelas, nikmat kita dapat baca kalam orang-orang salih, nikmat kita dapat mengamalkan daripada pesanan-pesanan mereka. Semua nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang perlu untuk kita syukuri akan nikmat tersebut. Disebutkan bahawa Nabi Isa alaihi salam dia lalu kepada beberapa golongan. Golongan yang pertama ni sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Nabi Isa tanya, kenapa kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia kata, kerana aku mengharapkan daripada pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa AS decided not to sit with them and beribadah. Golongan yang kedua sedang beribadah kepada Allah juga. Nabi Isa bertanya, kenapa kamu beribadah kepada Allah? Dia kata, kerana kami takutkan akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa pun decided to move on. Golongan ketiga sedang beribadah. Nabi Isa bertanya, kenapa kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka mengatakan, kerana Allah Subhanahu wa taala itu zat yang selayaknya untuk diibadah, yakni ahlul lil ibadah. Dan kami ini sebagai hamba tak ada option lain. Sama ada Allah nak berikan kita syurga ataupun nak berikan kita neraka, tapi kita tak ada option lain kecuali untuk beribadah, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk letakkan kita dalam syurga atau neraka. Hatta kalau Allah letakkan dalam neraka setelah beribadah, Allah tak melakukan kezaliman, tapi adalah janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan ketaatan akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hakikat daripada sifat ar-raja, bahkan diangkat kita ke darjat yang lebih tinggi, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar
kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar, dengan sebenar-benar pengagungan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada hamba-hamba yang rindu dan yang melakukan ketaatan atas dasar kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita sentiasa berada dalam inayah dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala fid darain, amin Allahumma amin. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan sambung lagi sikit tentang ar-raja' dan khauf, bagaimana dan juga moga-moga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya insyaAllah. في خير لطف وعافية. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.